pembangunan negeri Johor. Ya, betul. Hari ini penting sebenarnya untuk kita memberikan sedikit pencerahan dan juga maklumat kepada anda bagaimana sebenarnya infrastruktur yang ditambah baik dan juga perlu ditambah baik di sekitar negeri di selatan ini. Jadi di studio kami amat berbesar hati untuk menerima kunjungan seorang individu iaitu YB Haji Muhammad Solihan Badri selaku pengerusi Jawatankuasa Kerjaya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Johor. Khabar YB sihat ya? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami hari ini di studio Selamat Pagi Malaysia. Okey, kita nak minta tu YB kongsikan sikit. Sama ini kalau kita banyak bercerita berkenaan infrastruktur di sekitar Makelang dan sebagainya, tapi hari ini fokus kita bawa ke negeri Johor sedikitlah. Jadi ada beberapa portfolio sebenarnya berada di bawah YB. Jadi mungkin YB boleh berikan sikit perincian tentang portfolio juga agensi yang berada di bawah YB. Silakan. Di bawah portfolio saya ada beberapa agensi dan jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pengangkutan dan JKR tadilah. Yang utama sekali ialah Jabatan Kerja Raya. Yang kedua ialah pengangkutan dan beberapa ada agensi di bawah pengangkutan termasuk JPJ dan satu lagi ialah infra lah. Infra tu ada juga yang perkhidmatan servis jalan kampung, jalan negeri, jalan persekutuan, semua itu antara di bawah saya. Dan kita boleh sebut laut, darat dan udara. Maknanya Jabatan Penerbangan Awam pun di bawah saya, yang berkaitan, yang memerlukan penglibatan ESCO lah dalam aktiviti dan program dia. Kalau kita lihat di Johor juga pembangunan sungguh pesat. Dulu saya pernah berada di sana pada tahun 2006 sehingga tahun 2010. Keluar daripada tahun 2010 itu pergi balik tahun 2012 pembangunan sudah pesat. Jadi kalau ikutkan sekarang, bagaimanakah struktur pembangunan infrastruktur di negeri Johor? Apakah perancangannya dan juga apakah keadaan status quo di negeri Johor sekarang? Johor memang salah sebuah negeri yang pesat membangun dalam khususnya Semenanjung dan kita kontribut agak besar kepada KDNK kebangsaan. Memang sekarang ni dalam time yang kita excited, teruja untuk pembangunan-pembangunan yang akan datang. Kita ada banyak pembangunan yang kita rancang selain daripada rancangan Malaysia ke-12 yang telah disenaraikan. Kita juga ada banyak projek mega yang datang dari pusat seperti RTS yang menghubungkan Bukit Cagar dengan Singapura. Kita ada double track daripada Gemas ke Johor Bahru yang sedang dalam pembinaan, 60% siap. Kita juga merancang dalam ada bus rapid transit, iaitu bus yang akan bus khusus yang berjalan di atas laluan jalan sedia ada di region dia tu di beberapa kawasan yang terkandung atau diliputi oleh Iskandar, pembangunan Iskandar. Dan kita juga ada cadangan untuk membina lebuh raya baru, kita ada cadangan untuk membina upgradekan railway track di antara Pasir Gudang dan PTP. Ada banyak yang kita rancang dan banyak yang kita perlu buat di Johor dan saya yakin kita excited dan pihak pusat pun excited untuk memberi peruntukan yang banyaklah hopefully kepada pembangunan negeri Johor. Dan kalau kita bercakap berkenaan dengan keadaan infra di sekitar negeri di sebelah selatan ini, YB, pastinya antara objektif utama adalah untuk memendekkan masa perjalanan, untuk mengurangkan kesesakan jalan raya dan difahamkan satu peruntukan yang besar diminta oleh YB sendiri terhadap kerajaan persekutuan sebanyak 500 million difahamkan. Proposal sudah dihantar oleh YB sendiri. Lebih dari itu. Yang tertulis sebab 500 million je kan. Jadi bagaimana setakat ini progres daripada proposal tersebut? YB kita dalam untuk RTS kita dah menandatangani perjanjian Singapura dengan Malaysia. So dalam masa terdekat ni pelaksanaannya akan bermula. Satu, double track kita dalam peringkat 60% tu yang nak siap. Kita ada BRT, bus rapid transit tu pelantikan konsultan telah selesai. Kenal pasti kawasan-kawasan yang perlu diambil tanah untuk dibangunkan, stesen dah siap. Kita juga dalam rancangan Malaysia ke-12 kita dalam final stage untuk listkan apa yang perlu kita hantar ke pusat. Sebenarnya dah ada, tinggal lagi kita boleh memasukkan beberapa lagi projek
yang kita mohon untuk diangkat ke federal lah. Kerana ada COVID ni ada sedikit delay dan kita ada masa untuk upgradekan, tambah lagi permohonan. Pastinya ia menjadi titik penting antara hubungan Malaysia dan juga Singapura, dan juga ia akan menjadi salah satu titik pembangunan ekonomi yang cukup pesat untuk Malaysia sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bagaimanakah impak pembangunan infrastruktur di Johor ini terhadap hubungan Malaysia dengan Singapura khususnya, dan juga bagaimana nak tangani isu kesesakan yang berlaku di antara Singapura dan Malaysia. Ya, kedudukan kita dengan yang begitu hampir dengan Singapura, sebuah negara maju, dan kita juga dalam tidak jauh ketinggalan. Hubungan rapat kita di segi ekonomi, perhubungan awam, kemasyarakatan begitu penting. Dan sebab itulah kita sentiasa mencari jalan untuk upgradekan kemudahan-kemudahan yang berkaitan dengan kedua-dua negara, termasuk juga infrastruktur. Contohnya Tambak Johor kan, kita akan upgradekan sistem bagi memastikan perjalanan rakyat kita dan rakyat Singapura lebih lancar. Sebab di Tambak Johor dan juga di Second Link setiap hari beratus ribu pekerja kita menyeberang, melintas dengan menggunakan kenderaan awam, jalan kaki dan juga bermotosikal, kereta semua. Dia bekerja di sana, dan itu menjadi concern kita. Kita bersentiasa dalam planning untuk upgrade dan menambah baik perkhidmatan di situ, dan kita juga dalam proses untuk menyediakan kemudahan yang lebih baik. Contohnya di Tambak Johor tu kita nak buat walkway, covered walkway. Sebab sekarang ni kalau mereka yang pergi Tambak Johor boleh naik bas, naik kereta, tapi ada sebahagian juga yang ramai yang berjalan kaki. Sebab dia nak mengelakkan kesesakan, dia berjalan kaki. So kita proposekan kepada kerajaan pusat untuk kita buat walkway. Instead of dia berjalan kaki, kalau kita tengok dalam TV sekarang kita nampak ada yang berjalan kaki. Itu adalah gambar semalam kalau tak salah saya, first day of opening border crossing dengan Singapore. Kalau hari biasa memang ramai, beribu atau beratus beribu orang jalan kaki. So kita akan buat mohon untuk buat walkway sehingga sepadan Singapura. Dan Singapura sangat teruja dengan cadangan kita, sebab dia juga bercadang untuk menyambung walkway itu, sebab dia merasakan bahawa sekiranya lebih ramai orang datang ke Singapura secara berjalan kaki, tidak menggunakan kenderaan sendiri, itu adalah lebih baik kepada mereka. Kesan kepada alam sekitar. Ya, kesan kepada alam sekitar. Ini sebenarnya secara tidak langsung menghubungkan hubungan antara Malaysia dan juga Singapura. Jadi bagaimana sebenarnya, saya yakin daripada pihak YB juga turut mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan agar hubungan ini sentiasa terjalin, tidak tercemar disebabkan projek-projek mega yang berlangsung ataupun bakal dilaksanakan pada masa depan. Jadi pasti ialah perkara yang perlu dibincangkan terlebih dahulu, antaranya inilah berkenaan hubungan dua hal antara Malaysia dan juga Singapura. Jadi mungkin YB boleh kongsikan apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan agar hubungan ini sentiasa terjalin. Ya, sentiasa kalau di segi CIQ kan, di Tambak Johor tu memang sudah ditubuhkan satu jawatan kuasa di peringkat persekutuan yang dipengerusikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, dan hubungan ataupun perbincangan memang sentiasa dibuat Malaysia dengan Singapura. Kita ni Johor sebagai orang rumah kan, kita benda tu berlaku di sana. Kita pun mengambil concern juga, kita juga participate, kita juga terlibat dalam sesetengah level perbincangan bagi memastikan pelaksanaannya itu berjalan licin dan memenuhi kehendak kedua-dua negara. Dan selain daripada itu adalah di segi infrastruktur dan hubungan lain. Of course, sebagai jiran kita kita sentiasa mencari jalan untuk menambah baik. Saya pun personally sering jumpa dengan konsulat Singapura yang di-attach di Johor. Formal dan informal meeting diadakan.
okeylah kita So far so good lah. So far so good. Yes, so far so good. Kita dah cerita bagaimana pengangkutan kargo daripada Pasir Gudang ke Tanjung Pelepas dan juga pengangkutan kargo untuk kita ke Singapura, juga hubungan dua hala antara Malaysia dan Singapura. Sekarang bagaimana pula dari segi pengangkutan komersial untuk masyarakat? Kita cerita tadi dekat Sentral Johor. Jadi yang dekat luar sikit daripada Johor. Yang untuk kita nak menambah baik pengangkutan awam di sana bagaimana, Pak Ibi? Kalau kita dari utara atau Kuala Lumpur ke Johor Bahru, kita boleh melalui sekarang ni kita pakai kapal terbang pun ada. Kadang-kadang saya datang sini pun naik dari Senai ke Subang. Kita ada highway kita, Highway Plus, yang hampir setiap hari sesak. Kita juga ada railway, memang ada. Cuma ferry je belum ada daripada Port Klang ke Johor lah. Kita dalam rancangan Malaysia ke-12 memang kita telah memohon untuk memasukkan penambah lane, tambah lebar plus di antara Yongping dengan saya rasa Skudai. Dan memang ada keperluan. Kalau kita tengok memang ada kesesakan, kalau ada aksiden memang kita selalu jam kat situ. Kita tak nak keadaan itu menyekat pembangunan ataupun perhubungan komersial dan juga rakyat ke Singapura. Dan kita mohon untuk sama ada kerajaan atau swasta konsesi lebuh raya itu meningkatkan, menambah baik kemudahan di situ. Dan kita juga di bandar itu sendiri, memang saya sebutkan tadi BRT, kita akan kita dalam proses pelaksanaan. So bila ada BRT itu yang menghubungkan kawasan tertentu, akan meningkatkan lagi penggunaan pengangkutan awam di kalangan rakyat di Johor. Dan selain daripada itu, tadi saya ada sedikit mention mengenai kita sekarang ada railway track yang menghubungkan antara Pasir Gudang dengan Tanjung Pelepas. Memang dah ada lama dah. Tetapi penggunaan dia boleh ditingkatkan lagi, bukan saja untuk pengangkutan kargo tetapi pengangkutan penumpang biasa. Dan kita sudah menerima beberapa cadangan dari swasta yang berminat untuk melaksanakan secara PFI servis antara Pasir Gudang dengan Tanjung Pelepas, selain dari bawa kargo antara dua pelabuhan besar itu, dan juga kita ada cadangan untuk menambah lane bagi commuters yang menghubungkan banyak kawasan-kawasan itu. Dan saya yakin sekiranya dilaksanakan, dia akan menambah satu lagi mode of pengangkutan kepada penduduk Johor di antara stesen ataupun dari Tanjung Pelepas ke Pasir Gudang. Maksudnya daripada universiti Taman Skudai pergi ke JB boleh naik train sekarang lepas ni? Lepas ni you boleh naik train, you naik BRT. Dan sebenarnya jalan di Johor tidaklah sesesak KL, tapi kita tidak boleh berpuas hati. Kita kena rancang sebab pembangunan sentiasa berubah kan. Ada perubahan yang pesat. So kita plan untuk banyak tahun yang akan datang. So kita mesti bermula dari sekarang. Cumanya persoalan sekarang, adakah rakyat di sekitar negeri Johor bersedia untuk menerima perubahan ini pada pandangan YB ni? Bagaimana sebenarnya positif feedback dan juga respon daripada masyarakat Johor apabila ada pembangunan-pembangunan yang dirancang untuk mereka? Adakah mereka bersetuju dan adakah mereka boleh mengejar sebenarnya kerancakan pembangunan di sekitar Johor? Okey, yang amat berhormat Menteri Besar kita seorang yang mempunyai vision dan cara pendekatan kerja yang begitu bagus. Beliau meminta ESCO yang terlibat, contohnya saya, menyelaraskan pembangunan yang berkaitan di situ. Contohnya, kalau kita nak buat high speed rail yang dalam perancangan, dia akan melalui beberapa daerah. Kita kena libatkan, saya jadi penyelaras kepada pegawai daerah dan YDP di kawasan berkenaan supaya rakyat tahu apa yang nak dibuat di situ, dan kita tak nak pembinaannya menimbulkan
kesan sampingan atau pembangunan atau menjejaskan hubungan kadang-kadang melalui kawasan tanah orang, mungkin berhampiran dengan masjid, temple dan sebagainya. Itu perlu penyelarasan dan kita memang Johor sangat satu masyarakat yang progresif, dia boleh menerima perubahan, dia mengalu-alukan perubahan. So far tak ada masalah. Dan tak adalah orang membantah jangan lalu depan tanah dia apa. So isu macam tu banyak dekat KL. kita kena rancang daripada awal dan kita kena explain perhubungan PR sangat baik, sangat perlu. Sebelum kita melaksanakan sesuatu projek, beberapa tahun sebelum tu kita dah engage, kena ada engagement dengan masyarakat, menerangkan kepada mereka apa yang akan dibuat, bila, bagaimana dan seterusnya. Jadi pembangunan pengangkutan sebegitu pastinya akan memberi kesan kepada aktiviti ekonomi, penjanaan ekonomi akan berkembang dan juga produk pelancongan juga akan berkembang di Johor. Cuma apabila kita bercerita juga soal pembangunan, pastinya ada satu mungkin pembangunan yang dikhususkan untuk menarik minat pelabur asing. Bagaimana, YB? Okey, mengenai pelabur asing memang kita menyediakan banyak kawasan industri untuk small scale industri, medium dan juga yang berbentuk international. Seperti kita ada di Johor satu kawasan di mana kita panggil data center. Di beberapa company besar termasuk Microsoft berada di situ. Dan kita memang menjadikan infra yang mencukupi untuk menjadikan Johor sebagai satu region central bagi pembangunan data dan sistem internet yang so oleh kerana itu kita perlukan upgrade kita punya sistem internet. Apa sebenarnya visi pandangan jauh di dalam jangka masa panjang YB sendiri terhadap infra di sekitar negeri Johor? Kalau kita lihat apa yang telah tersedia on the table dengan ada duit, saya rasa dalam masa 4-5 tahun akan datang Johor akan membangun sebagai satu pusat pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan yang unggul. Dan selain daripada itu, tadi saudara Ridwan ada menyebut apakah daya tarikan Johor. Pelancongan juga. Sekiranya highway-nya baik, jalannya baik, kita memang sentiasa mengalu-alukan pelancong dari Singapura. Dia oranglah yang mempunyai kuasa beli yang besar. Kita menyediakan banyak kawasan pelancongan yang menarik. Recently yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pergi ke Desaru, satu kawasan 4,000 hektar di situ, 4,000 ekar yang dibangunkan oleh Khazanah bersama syarikat-syarikat. Sekarang menempatkan beberapa hotel yang besar di situ dan antara lawatan yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah ke feri yang sedang jetty yang baru dibangunkan yang akan menghubungkan Desaru dengan Singapura. Mengambil masa 1 jam 75 minit. Jadi selepas ini kalau daripada Singapura nak ke Desaru, menaiki feri yang comfortable terus ke Desaru, ada banyak hotel, ada banyak tempat menarik di situ dan saya rasa menambah lagi pembangunan pelancongan lah. Not only Desaru tapi di negeri Johor, sebab from Desaru dia boleh sewa kereta untuk terus up to maybe Mersing ke seterusnya ke Pantai Timur. Ke pesisir pantai di negeri Johor lah. Correct. Nanti sebenarnya di sana lah. Dan juga Mersing juga ada tarikan pelancong dia. Pantainya cukup indah di sana juga. Dan kalau kita dulu antara Johor dengan Desaru itu lama perjalanan ni. Tapi sekarang bila dah ada lebuh raya, dia memendekkan masa. Kita ada lebuh raya dipanggil Senai Desaru Highway. Memang ada sekarang dan kita pun dalam perancangan untuk upgradekan sebahagian daripada stretch jajaran di
highway berkenaan. Bagaimana sebenarnya YB sendiri memilih keutamaan untuk projek-projek yang akan dibangunkan di masa depan? Sebabnya kita tahulah apabila di satu kawasan itu banyak sebenarnya rintihan penduduk di sekitar itu yang memerlukan infrastruktur yang selesa untuk mereka dan sebagainya. Jadi keutamaan itu bagaimana YB memilih yang mana yang perlu diberikan pelaksanaan, yang mana perlu dijalankan terlebih dahulu. Suhaida bagus dia denyut nadi rakyat. Okey. Yang sedia ada kita kena upgradekan. Yang sedia ada kita kena selenggarakan. Sebab tu kita memang ada beberapa konsesi yang menyelenggarakan jalan negeri, jalan bandar dan jalan kampung, jalan perbandaran di negeri Johor. Kita akan pastikan bahawa penyelenggaraan sentiasa di tahap yang baik. Sebab itu di negeri Johor di bawah saya ada zero pothole policy, iaitu jalan sepatutnya tidak ada lubang. Dalam lubang tu banyak isu kat Johor tu. Ramai orang berbunyi tu. So sebab itu saya pesan dalam lawatan saya ke JKR daerah, saya pastikan aduan salah satu aspek yang perlu diambil perhatian. Aduan mengenai jalan berlubang, lopak, air bertakung perlu diambil tindakan segera. Bukanlah bermakna pukul 1 komplain, pukul 2 dah diturap. Tak, dia mengambil prosedur. Tetapi aduan tu mesti ditackle dengan cepat. Contohnya kalau dia orang mengadu, cakap yes, kita ambil perhatian, kita akan salurkan kepada pihak berkenaan, dan itu kita dah buat. Yang kedua, jalan-jalan keutamaan ialah memang dalam perancangan, contohnya rancangan Malaysia ke-12, kita dah listkan apakah tajuk-tajuk yang kita mohon. Dan itu adalah berdasarkan bila kita put up a proposal untuk satu projek, dia ada ada sebab-sebab dia lah. Kenapa, di mana, bagaimana, apa kesan, semua dah ada. Jadi kalau kita nak debate dengan yang bawa mak menteri, kenapa perlu ada ni, kita willing to beritahu mereka bahawa Johor perlukan ni sebab kesan dia sangat baik di segi ekonomi, di keselamatan dan keselesaan, semua ada. So hopefully kita dapat duit yang banyak lah. Senyum show kampung show nanti insya-Allah akan bertambah baik, bertambah maju. Saya di Muar. Oh, di Muar. Kita satu daerah. Satu daerah. Okey, tak apa. Kita akan bincang lagi topik lepas ni. Terima kasih kepada YB Solihin bersama kami hari ini untuk kongsi berkenaan dengan infrastruktur di sekitar negeri Johor. Orang Johor kita nak ke Melaka.